Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca surah Hud bermula dari ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون tak ada nafas belakang. Sekali lagi. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah dan inayah dari Allah kepada kita dapat kita baca beberapa potong dari ayat suci Al-Quranul Karim. Dan ini adalah nikmat yang besar. Boleh baca Quran ni nikmat yang besar. Betul, Quran ni dia membawa petunjuk. Dari sudut maknanya memberikan petunjuk. Tetapi dinamakan dia Al-Quran adalah juga untuk dibaca. Adalah juga untuk dibaca. Maknanya hak dia dibaca dan difahami. Sebab tu kita namakan kelas kita ni tadarus dan tadabbur. Tadarus tu makna kita baca dulu. Kemudian tadabbur, kita berusaha untuk memahami maknanya. Supaya kita dapat dua-dua. Alangkah anda panggil ramainya manusia pada hari ni yang tak mampu nak baca Quran. Sedang zaman dulu, kalau kita kira zaman dulu, kalau dari sudut metodologi dakwah zaman dulu, kalau orang tanya lah, kalau zaman dulu para salaf ni ataupun itu, ada tak terjemahan Quran? Ada tak terjemahan Quran zaman dulu? Jawapan dia tak ada. Pada zaman salafus salih, mereka pergi keluar berdakwah sampai menakluk negara-negara yang bukan Arab, yang bukan Ajam. Tak adalah pala siapa dia pergi ke contohnya Azerbaijan ataupun Bukhara, dekat Samarkand sana. Bahasa Parsi, dia tak translate kepada bahasa Parsi. Dia pergi Tawan India, dia tak translate bahasa India. Sampai Quran tu sampai ke Nusantara, tak ada translation bahasa Jawi dulu. Ada kita jumpa translation Quran bahasa Jawi. Wallahu alam lah, saya tak jumpa, mungkin ada. Tapi metodologi zaman dahulu para salafus salih ataupun orang terdahulu, bila sampai kepada mereka dakwah, adalah mereka mengajarkan bahasa Arab. Untuk orang yang belajar Quran, membaca Quran dalam bahasanya yang asal. Jadi orang reti baca Quran dan orang tahu makna Quran dari bahasa Arabnya. Sebab tu metodologi zaman dulu dalam dakwah, seiring dengan dakwah adalah bahasa Arab. Sebab tu siapa kita wujudnya tulisan Jawi dan sebagainya tu adalah kerana kita berasimilasi dengan bahasa Arab.
Dan betapa banyaknya bahasa-bahasa Arab sudah dijadikan bahasa Melayu. Nah, banyak bahasa-bahasa Arab ni jadi bahasa Melayu. Jadi, kerana tu Quran ni untuk dibaca. Zaman dulu dia bukan sekadar. Orang zaman lah ni mudah. Tak apa baca Quran, dia baca translation. Kadang-kadang baca Quran pun dengan apa? Bukan translation, transliterasi. Transliterasi ni makna dia tulis pula kod Rumi. Bismillah, B-I-S-M-I-L-L. Jadi dia baca Quran dengan transliterasi. Maknanya dia keluar tu baca bunyi bahasa Arab tapi dengan tulisan Rumi. Jauhnya kita dengan bahasa asal Al-Quran. Kalau hak tulisan Rumi tu kita tak boleh tubik, tak keluar makhraj dia. Tak keluar. Jadi sebab tu kita kata nikmatnya kalau kita boleh membaca Al-Quran. Dan kita rasa ramai lagi di luar sana tak mampu nak baca Quran. Hatta di kalangan mereka yang menggabungkan diri dengan majlis ilmu. Ramai orang rajin ngaji, belajar dari sudut mendengar. Tapi bila kita suruh baca Quran, dia tak nak. Jadi sebab tu pada yang mendengar siri tadarus dan tadabbur kita, pagi-pagi tu sambil-sambil dengar, kita baca tu, bacalah bersama. Sebab itulah antara tujuan kita bersiaran melalui skrin Al-Quran tu ada. Jadi adalah siapa-siapa yang duduk depan TV ke, dudukkan telefon ke, dia bolehlah sama-sama mengikut bacaan kita. Mudah-mudahan kita ada bahagian pada bacaannya, selain daripada kita nak memahaminya, baca dan faham. Sampai kadang-kadang sampai tahap sekarang ni, golongan-golongan yang tak tahu bahasa Al-Quran, bahasa Arab tak erti nak baca, bahasa Arab pun tak tahu, baca Quran pun tak erti. Dia hanya baca Quran dengan translation sahaja. Dan lalu dia rasa dia dah pandai agama. Orang ni dia panggil golongan Quraniyun versi Malaysia. Kalau Quraniyun bahasa Arab tu tak betul dah. Kan kita sebut baru ni kan, tentang bagaimana orang yang rasa Quran sudah cukup pada dia. Saya kata tak boleh. Quran memang usul segala perkara. Tapi pendetilan tentang Islam, hukum hakam datang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi. Jadi dalam Quran suruh kita solat. Tapi berapa waktu kita nak solat, berapa bilangan rakaat kita solat, itu kembali kepada hadis. Quran Nabi kata apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu tengok aku salat. Jadi Nabi salat baginda menjelaskan usul daripada dalam Al-Quran. Dalam bab haji, macam mana nak mula, nak bermiqat di mana? Orang Madinah nak miqat mana? Orang Iraq nak miqat di mana? Orang Yaman nak miqat di mana? Kita ni nak melalui miqat mana? Tak ada dalam Quran. Kemudian duduk Mekah tu bila pula nak pergi ke bermabit di Mina, Yaumut Tarwiyah. Kemudian hari Arafah. Kemudian keluar terbenam matahari pagi malam yang ke-10, makna hari ke-9 masuk yang maghrib 10 Zulhijjah, keluar pergi ke Muzdalifah. Duduk situ pula sampai subuh.
bergerak di subuh hari lepas solat subuh ke Mina, melontar jamrah Aqabah, kemudian bertahallul, kemudian sembelih korban, kemudian balik pula ke Mekah, ke tawaf, kemudian balik pula duduk di Mina, mabit pula di Mina 2 hari, boleh juga 3 hari, kemudian sampalah akhirnya nafar awal ataupun nafar sani. Semua tu pendetilan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Quran, dia berpada dengan Quran tu tak boleh dah, walaupun dia bahasa Arab mahir. Dia orang kita ni bahasa Arab pun tak mahir, baca Quran pun tak boleh. Jadi Quraniyun versi Melayu. Maknanya ambil Quran saja, guna translation saja. Dahsyat tuan-tuan. Habis. Yang ni macam ni golongan ni. Habis. Pasal apa? Dia tak akan dapat versi sebenarnya Islam. Yang tu yang jadi acuan dia pelik-pelik tu. Dia dah siapa ilmu tauhid dia tu, siapa pun acuan Islam yang dia faham, dia tak faham melalui sunnah, maka dia akan faham melalui cara dia. Macam mana dia nak translate pun tak tahu. Jadi semayang pun 3 waktu. Tu kalau hak semayang. Kalau hak tak semayang, lagi nanya. Sampai kepada tak semayang tu, orang hak semayang ni orang-orang bawah ya. Kita dah sampai tahap martabat tinggi ni tak kena semayang. Ahli hakikat, ahli makrifat. Jadi sebab tu kita kata, kalau mampu, kalau boleh, sebab belajarlah bahasa Arab. Sebab kita nak memahami Quran dengan cara yang difahami oleh golongan generasi salafus salih. Sebagaimana mereka ni menerima Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka memahami sebagaimana yang benar. Kita pun nak faham lagu tu. Sebab tu baca dan tadabbur melalui bahasa Arab. Bahasa Arab tu kunci dia. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata bahasa Arab ni wajib mengaji bahasa Arab. Sebab tidak orang panggil benda yang wajib, tapi kita tak boleh dapat melalui sesuatu jalan. Maka jalan tu menjadi wajib untuk menyampaikan kita kepada sesuatu yang wajib. Mana nak faham Quran tu wajib. Tapi tak faham Quran kecuali melalui bahasa Arab, maka mengaji Quran pun, mengaji bahasa Arab wajib. Atau ke zaman dulu sekolah-sekolah agama, sekolah Arab tu wujudnya kerana nak lari daripada sistem. Dulu orang panggil sekolah orang putih. Ya, sekolah orang putih dulu. Maka para ulama tak setuju sekolah orang putih ni. Buka sekolah agama, sekolah persendirian, sekolah pondok. Untuk apa? Untuk jaga kita punya agama dan juga budaya kita lah. Alhamdulillah, dengan sebab tu kita bertahan dengan apa yang kita ada. Tapi banyak dah khazanah kita. Dari buku tulisan Jawi baru ni saya tengok dalam satu post. Dia kata sekarang ni dah mula dah dibuka arkib manuskrip kita yang dulu. Ada di perpustakaan dunia. Ada di London, ada di Portugal, ada di Turki Osmaniyah, Turki Topkapi. Sebab waktu dulu bila dijajah, dia ambil humor ni, dia angkut bawa pergi sana. Tak ada tinggal kita. Tinggal kita tu papan luh boleh jadi. Boleh jadilah. Siapa orang kita pun tak tahu khazanah kita sendiri. Hatta ada yang kata di Rusia pun ada manuskrip Jawi ni. Sebab saya ingat waktu Ustaz Saiful Islam, nama dia apa tak ingat dah. Allahu Akbar.
Hasrizal. Ustaz Hasrizal. Waktu dia kan minat pada Turki dia minat Turki. Dia kata waktu di sana ada je manuskrip yang mana orang putih ni bila dia ambil dulu, dia nak kategori bahasa Arab pun bukan, bahasa Parsi pun bukan, tapi tulisan dia macam Arab. Bahasa Arab pun bukan, bahasa Parsi pun bukan, tapi tulisan dia macam bahasa Arab. Kalau orang buat teka-teki pun boleh. Apa dia? Satu bahasa. Tulisan. Bahasa Arab pun bukan. Bahasa Parsi pun bukan. Tapi tulisan dia sama macam bahasa sama bahasa Arab. Kalau kita jawapan dia tak ada lain. Tulisan Jawi ya. Jadi ada manuskrip sana bukan bahasa Arab, bukan bahasa. Maknanya itulah khazanah tamadun kita zaman dulu. Kita belajar supaya dekat mereka dengan Quran, dekat mereka dengan bahasa Arab. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan umat kita ni kepada Al-Quran dalam bahasanya yang sebenar. Kemudian berusaha untuk memahami Al-Quran sebagaimana yang dikhabarkan dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sambung dah lah baca panjang hari ni. Mukadimah pula panjang. Tak pula dah lewat dah. Ke apa hari ni? Apa hari ni ringkas insya-Allah. Sambungan cerita Nabi Hud. In naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu. Kami hanya boleh berkata bahawa setengah dari Tuhan-Tuhan kami telah mengenakan kamu dengan suatu penyakit gila disebabkan kamu selalu mencaci penyembahan kami itu. Dia kata Nabi Hud ni, kaum dia kata kau ni gila. Gila. Supalah Nabi Muhammad baru kena gila juga. Dan yang menyebabkan kamu gila adalah sebahagian Tuhan kami sebab kamu duk caci. Itulah kamu selalu sangat caci Tuhan kami. Habis kena penyakit gila, kena marah kat Tuhan kami. Seolah-olah gitulah bahasanya. Dia kata Nabi Hud ni gila disebabkan selalu caci Tuhan mereka, lalu Tuhan mereka menjadikan Nabi Hud ni gila. Qala inni ushhidullah. Nabi Hud kata, sesungguhnya aku menyeru kepada Allah menjadi saksi tentang kebenaranku. Dan kamu juga bersaksilah bahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu. Jadi dia berlepas diri daripada Tuhan-Tuhan yang disembah selain dari Allah. Min dunihi fakiduni jami'a. Yang kamu sembah selain dari Allah, maka rancangkanlah tipu helah kamu semua terhadapku. Min dunihi fakiduni jami'an. Yang ni rancangkanlah tipu helah kamu semua terhadapku. Apa yang kamu nak buat. Termasuklah Tuhan-Tuhan kamu. Kalau dia nak hukum aku, hukum lah. Kalau kamu Tuhan kamu tu betul Tuhan lah. Bagaimana kamu kata ni sebab Tuhan kamu yang menyebabkan aku gila ni. Kalau betul fakiduni jami'an. Lawanlah. Dan terus rancangkanlah tipu daya kamu. Thumma la tunzirun. Kemudian jalankan terus. Jangan kamu beri tempoh kepadaku mempertahankan diri. Kalau betul, suruh Tuhan kamu hukum aku terus. Jangan tangguh-tangguh. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Kerana sesungguhnya aku bertawakal kepada Tuhan, kepada Allah,
Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau kamu nak lawan, aku bertawakal kepada Allah. Kamu nak tipu daya, aku bertawakal kepada Allah. Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Okey? Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tiadalah sesuatu pun dari makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya. Akhidhum binasiyatiha. Kalau kita baca terjemahan, melainkan Allah jualah yang menguasainya. Kalau terjemahan Kak Azhar tu apa? Kan lain, yang memegang ubun-ubunku. Dalam braket menguasai. Jadi itu bahasa asalnya akhidhum binasiyatiha, pegang ubun-ubun. Okay? Pegang ubun-ubun. Akhidhum binasiyatiha. Kalau kita berpada pada translation, kita kadang-kadang tak berlainan versi translation, berlainanlah kefahaman kita. Tapi kalau kita ambil asal bahasa Arab, versi bahasa Arab hanya satu. Versi translation banyak, ada translation English translation. Tu pun ada beberapa versi dah. Kemudian kita ada pula terjemahan. Dengan saya satu versi tafsir Pimpinan Rahman, Keluaran Jakim. Ada juga terjemahan mana? Karya Bestari, Karangkraf. Ada versi macam-macam. Jadi kalau orang berbalik kepada translation, itulah yang mewujudkan seperti Bible, ada Bible Matthew lah, Lukas lah, tulah. Pasal apa? Ini adalah versi-versi anak murid kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka masukkan dalam bab sudah hilang. Tak ada versi Injil yang asal, tak ada. Lalu mereka tulis selepas daripada tu, daripada versi-versi inilah. Sebab tu keluar macam-macam versi. Nak kena review, nak kena check balik. Pasal apa? Sebab tak ada yang asal. Kita Quran ada yang asal. Yang asal kita bahasa Arab. Satu versi ni, tak ada yang lain. Tak berubah walau satu huruf, tak berubah walau satu baris. Jadi sebab tu kita kata, kembali kepada yang asal, itulah kunci dia. Tapi kalau kita berpada dengan translation, bahaya. Sebab tu saya nak mengingatkan kepada sahabat-sahabat kita, berusahalah untuk memahami bahasa Arab. Bagi yang mampulah. Yang tak mampu tu nak macam mana dia belajar memang tak faham. Dia kata masuk dah kelas bahasa Arab Ustaz, tak faham. Tak faham tu kena usaha lagi. Zaman dulu kita siapa-siapa kat zaman dulu, kalau pergi kepada bangunan-bangunan lama dekat jalan tar tu, tulisan hak di bangunan tu, kedai emas hak Cina pun tulis Jawi kok. Orang Cina dulu baca tulisan Jawi. Pasal apa? Tu kekuatan tamadun kita. Kerana mereka ni dekat dengan bahasa Arab. Kita lah ni banyak orang yang baca Quran translation, kemudian hadis pun tak faham, kemudian dia pun buat tafsiran sendiri terhadap Quran. Yang tu bahayalah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita daripada kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Baik. Jadi melainkan Allah jualah yang memegang ubun-ubunnya. Ni kalau kita pergi kepada sudut mukjizat Quran, kenapa pula Allah kata ubun-ubun? Relate pula dengan sains. Bagaimana keadaan sains ni, ada satu juzuk bahagian manusia ni, depan kepala dia ni sangat sensitif. Dialah yang kalau kena ketuk situ ke apa semua, habislah. Ubun-ubun dia tu memang, kalau manusia dapat menguasai dia, habis. Tepuk tarik kepala dia. Contohnya. Allah Ta'ala, itu dia sudut mukjizat Quran. Kenapa Allah Ta'ala sebut ubun-ubun? Tapi, bila kita faham,
kita akan betapa agungnya kebesaran Al-Quran. Jadi berbalik kepada cerita asal, cerita Nabi Hud dengan kaum dia, tak apa. Kalau kamu nak buat perancangan membinasakan aku, silakanlah. Kalau Tuhan-Tuhan yang kamu kata buat aku gila, nak buat aku lebih daripada tu, silakanlah. Tapi aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan, dan aku juga bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ni melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Yakni Allah lah yang menguasai mereka sekalian. Bererti aku tak gerung sikit pun pada Tuhan kamu. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus. Fa in tawallau, dalam pada itu jika kamu membelakangkan juga seruanku, faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum, maka tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku telah sampaikan kepada kamu apa yang telah diutuskan Allah oleh Allah untuk menyampaikannya. Dan Tuhanku akan wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, Allah akan menggantikan kamu pula dengan satu kaum yang lain setelah kamu dibinasakan. Wala tadurrunahu syai'a, dan kamu pula tidak akan dapat membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu pula tidak dapat membahayakannya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengawal dan Maha Pemelihara setiap-tiap sesuatu. Jadi kalau guna bahasa kita untuk dialog tu, maksudnya kalau kamu berpaling, aku tak ada masalah. Kerjaku hanya menyampaikan kepada kamu apa yang Allah wahyukan. Itu kerja Nabi. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan Tuhanku pun tak heran. Dia akan gantikan kamu dengan kaum yang lain. Dia binasakan kamu dan dia datangkan kaum yang lain. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala tadurrunahu syai'a, dan kamu tidak boleh memberikan mudarat kepadanya sedikit pun. Kalau nak lawan Tuhan pun, kamu tak boleh bagi kat dia sikit pun. Sikit pun kamu tak boleh nak memberikan kemudaratan pada Allah. Nak lawan Tuhan ke mana? Maka dialah yang maha menjaga dan memelihara tiap-tiap sesuatu. Kata Nabi Hud kepada kaum dia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun timpakan mereka dengan azab. Mereka cerita bila mereka mendustakan rasul mereka, Allah Ta'ala timpakan kepada mereka azab. Walamma jaa amruna, apabila datangnya azab kami. Apa dia azab dia? Datangnya angin. Angin ribut 7 layalin wa 8 ayyamin husuma, 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam berturut-turut datang sehingga akhirnya bergelimpangan mati seperti batang kurma yang reput. Okey. Najjayna Hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Kami selamatkan Nabi Hud beserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka wa najjaynahum min azabin ghalidh. Kami selamatkan mereka dari azab yang keras. Wa tilka Ad, itulah peristiwa kaum Ad. Jadi ambil peringatanlah, sama dengan cerita Nabi Nuh dengan kaum dia. Jadi inilah kaum Ad. Mereka yang dulu gagah, mereka yang dulu hebat. Jahadu bi ayati rabbihim, mereka mengingkari ayat-ayat keterangan Tuhan mereka. Wa asaw rusulahu, mereka juga menderhakai rasul-rasulnya. Kenapa sebut rasul-rasulnya? Padahal dia hanya tolak Nabi
Hud. Kenapa? Allah Ta'ala guna kalimah plural. Wa asaw rusulahu. Rusulahu bahasa Arab adalah lafaz jamak. Lafaz jamak adalah plural. Singular dia rasulun, satu. Rusul, ramai. Kenapa Allah Ta'ala kata mereka wa asaw rusulahu? Bahasa Arab ni wa asaw rusulahu. Mereka menderhakai rasul-rasulnya. Sedangkan yang dilawan seorang je dia lawan, Nabi Hud. Tapi Allah Ta'ala kata mereka derhaka kepada rasul-rasulnya. Kerana seorang manusia apabila menderhakai seorang rasul, dia seakan-akan menderhakai semua rasul. Kerana semua rasul membawa mesej yang sama. Semua rasul bawa mesej yang sama. Jadi kalau dia lawan rasul ni, sama dengan melawan semua rasul. Wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Dan mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yang bermaharaja lela, lagi degil dalam keingkarannya. Jabbar, orang yang ketua yang bermaharaja lela, ataupun apa situ? Sombong. Jabbar, sombong, samsing. Boleh juga bahasa kita. Jabbar ni orang yang rasa hebat, tak terkalah, gedebe bahasa Kelantan kata. Jabbar. Anid, orang yang degil. Jadi mereka ni duk ikut orang yang gedebe lagi, degil, keras kepala. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah. Dan mereka ditimpa laknat yang tidak putus-putus di dunia ini. Wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat. Ala inna 'adan kafaru rabbahum. Ketahuilah sesungguhnya kaum Ad itu telah mengingkari Tuhan mereka. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Ketahuilah sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi Ad, iaitu kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud. Baik, itulah kisah seorang lagi Rasul bersama kaumnya menjadi iktibar. Iktibar paling utama apa dia? Kemenangan itu pasti menjadi milik Rasul dan orang-orang yang beriman. Orang yang memusuhi Allah sejak daripada dulu sampailah sekarang, mereka akan dibinasakan oleh Allah. Jadi jangan tertipu dengan situasi hari ini. Sebab situasi hari ini kita tengok orang Islam tertindas. Yang menguasai dunia hari ini orang bukan Islam. Kerana kita hidup di akhir zaman, Allah sedang menguji orang-orang yang beriman. Sedangkan mereka dulu berada dalam zaman kegelapan. Orang-orang barat, orang-orang yang hari ini menguasai dunia ni, zaman dulu Islam ni gemilang, mereka belum lagi kenal. Mereka masih lagi berada dalam zaman kegelapan. Waktu Islam dah hebat di Jazirah Arab, di Syam, di Baghdad, mereka masih lagi dark age, zaman gelap lagi Eropah tu. Dan bila mereka orang Islam pergi berdakwah sampai ke Andalusia, di situlah bermulanya orang Eropah ni masuk kepadanya, dia tamadun pun ambil yang serap. Akhir sekali mereka pun lawan balik
Lawan balik ambil pulak Sepanyol, ambil. Kemudian lama kelamaan ambil pulak. Sampailah untungnya khilafah Islamiyah. Dan mereka pun mengakui bahawa tamadun yang ada pada mereka hari ini tidak akan wujud tanpa ilmuwan-ilmuwan Islam yang meneroka ilmu sains dan teknologi zaman dulu. Jadi jangan kerana hari ini Islam lemah, kemudian nampak mereka menguasai, kita jadi berasa lemah kita. Berasa tak percaya kepada agama. Tak. Allah turunkan kisah-kisah ni supaya kita yakin bahawa kesudahan yang baik akhirnya adalah milik orang yang beriman kepada Allah. Cuma sekarang ni mungkin kita di akhir zaman Allah sedang menguji dan belum sampai masanya lagi Islam kembali gemilang. Tapi keyakinan kita tetap ada. Walaupun mungkin kita akan menyaksikan keadaan Islam ditindas sampai akhir hayat kita, tapi keyakinan kita tetap Islam adalah gemilang kerana sejarah telah membuktikan begitu. Islam ni dah tertindas berapa ratus tahun dah. Kalau kita ni dijajah berapa ratus tahun dah. 15, 11 lagi. Sampai merdeka 1957. Lama. Lama. Mana Allah uji tu. Kita ni duk hujung-hujung dah. Hujung-hujung. Cuma hujung tu tak tahu berapa lama lagi. Wallahu ta'ala alam. Tapi keyakinan kita terhadap Islam benar. Sebagaimana yang telah berlaku zaman dulu dan bukan cerita dongeng lagi. Bahawa siapa yang bersama dengan Rasul, dia akan berjaya. Dan siapa yang menentang Rasul, menentang Allah, maka dia akan binasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Wallahu taala alam. Sekadar itulah kita pada pagi ini, apa yang baik dari Allah, yang lemah, yang salah dari kekurangan saya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.